Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan kita daripada diskusi akidah dan pemikiran semasa di Malaysia. Malam ni insya-Allah kita akan bahas satu daripada agama yang pernah bertapak di Malaysia ni. Dia bukan ajaran daripada Islam, tapi dia sebuah agama hakikatnya. Tapi sebab wajah dia tu menyerupai Islam, kadang-kadang orang ingat ianya ialah satu bahagian daripada Islam, iaitu satu gerakan yang dinamakan dengan nama Bahai. Ianya datang daripada Iran. Dengan sebab dia punya nama pengasas dia tu Baha'ullah, jadi orang kadang-kadang duk ingat dia ni daripada agama Islam. Memang dia ada pecahan daripada satu kelompok yang menisbahkan mereka sebagai Islam juga, iaitu Syiah. Tapi kita tahu hakikatnya Syiah bukanlah Islam yang tulen yang betul. Jadi dia punya kelompok ni menggunakan kalimah-kalimah yang tak jauh pada orang Islam, sehingga orang nampak dia macam orang Islam, sedangkan mereka berasal daripada kelompok yang bukan daripada ajaran Islam yang betul. Okay. Kalau kita tengok, agama Bahai ini ialah agama yang muda, satu kultus ataupun satu kelompok yang muda. Dia bukan agama yang lama macam agama-agama lain. Dia punya kelahiran ataupun kemunculan ni pun sekitar abad yang ke-19. Maknanya masih dekat dengan kita ni, tak jauh. Kalau kita tengok, antara unsur yang paling besar dan jelas yang ada dalam Bahai ni ialah pluralism. Pluralism ni apa dia? Menyatukan semua agama. Menyatukan semua agama. Kalau kita tengok, dia datang daripada Iran. Datang daripada Iran. Agama Bahai ni dipelopori oleh kebanyakannya berbangsa Parsi. Parsi ni merujuk kepada Iran hari inilah. Yang mana kalau tengok dia punya pengasas telah gelar diri dia dengan nama Baha'ullah. Nanti kita akan tengok apa maksud Baha'ullah dan daripada mana asalnya. Secara mukaddimahnya kalau tengok, mereka pun ada dakwaan dalam agama ni tentang Rasul, percaya diutusnya Rasul-Rasul. Seperti mana kita dalam Islam adanya konsep kerasulan dan kenabian. Tapi kalau tengok para ulama kontemporari telah menghukum Bahaiyah ni ataupun Bahai ni sebagai satu agama yang terasing daripada Islam, walaupun ianya menggunakan istilah-istilah Islam. Dia bukan daripada Islam dan tidak boleh dinisbahkan kepada mana-mana cabang mazhab, sama ada mazhab akidah ataupun mazhab fiqh. Ianya bukan daripada Islam.
Cuma dia datang daripada orang-orang yang duduk dekat dengan komuniti Islam. Itu secara, orang kata apa, secara mukaddimahnya. Dan dia orang ada simbol dia orang sendiri. Dia orang ada simbol. Dan dia orang ada tanah suci dia orang sendiri. Nanti kita akan tengok satu persatu. Okay. Secara sejarahnya, ni baru nak masuk sejarah secara komplit dia. Dan kita akan cerita macam mana dia sampai ke Malaysia dan siapakah orang yang mempelopori, yang mula-mula daripada orang Malaysia ni yang menganut ajaran Bahai ni. Okay. Secara sejarahnya, sebelum wujud perkataan Bahai ni ataupun Bahaullah apa-apa semua tu, sebelum terbentuknya ajaran ni, sebenarnya ada satu tokoh besar yang menjadi faktor keluarnya kelompok ni, iaitu sekitar abad yang ke-18, satu orang tokoh Syiah Imamiyah. Macam saya sebut tadilah, sebab tu kelompok ni dia memang ada persamaan sikit-sikit dengan kelompok Islam, sebab dia memang attach dengan Syiah ni. Okay. Ada satu orang tokoh Syiah Imamiyah. Dalam Syiah tu ada pecahan-pecahan, dan Syiah yang keluar ni ialah Syiah Imamiyah, iaitu tokoh yang bernama Syekh Ahmad Ibn Zainuddin. Dia ni sekitar 1753 sehingga 1826. Itu tempoh hidup dia, yang telah membawa satu aliran baru dalam Syiah Imamiyah ni yang dikenali dengan Syeikhism. Itu nama dia punya, orang kata apa, doktrin dia, Syeikhism. Mai pada perkataan syekh itulah. Okay. Dan memang dalam doktrin ni ialah angkat syekh tinggi, setinggi-tingginya, bahkan boleh pergi pada makam ketuhanan. Okay. Setelah matinya tokoh ni, Syekh Ahmad ni, salah seorang yang terpengaruh dengan ajaran Syeikhism ni ialah namanya Sayyid Ali Muhammad. Sayyid Ali Muhammad, dialah yang bawa aliran Syeikhism ni, bawa, dan akhirnya keluarlah satu istilah daripada dia, iaitu Sayyid Muhammad Ali Muhammad ni. Tuan-tuan kena nampak, mula-mula sekali ialah Syekh Muhammad bin Zainuddin. Ini first Syiah Imamiyah. Dia ni Syiah Imamiyah. Dalam Syiah tu dia create satu ideologi baru, dia buat satu ideologi baru, nama dia Syeikhism. Okay. Syeikhism ni, ism tu, ism di belakang tu maksudnya ialah doktrin yang jelas, iaitu angkat syekh, angkat diri dia lah bagi jadi nampak hebat, bagi nampak dia tu terkedepan lebih pada orang lain, tunjukkan dia tu berada di dataran yang tinggi lebih pada orang lain. Okay. Daripada Syekh Ahmad Ibn Zainuddin, dia keluarkan Syeikhism. Mati dia, ada satu orang yang terpengaruh dengan dia, anak murid dia lah ni, namanya Sayyid Ali Muhammad. Okay. Sayyid Ali Muhammad ni dia bawa, dia kembangkan Syeikhism. Akhirnya dia keluarkan satu teori baru, iaitu teori yang bernama Mafhum Babiyah. Nama dia lain macam sikit kan. Okay. Mafhum Babiyah, bukan babi yang haram makan tu. Okay. Babiyah tu bukan khinzir. Okay. Babiyah ni mai daripada perkataan Arab bab. Kita pernah dengar cerita Ahmad Al-Bab kan, bila mana Mas'ud Al-Buaya nak bagi nama pada cucu dia tu, yang dia marah tu, anak siapa menangis beranak depan pintu rumah aku ni. Okay. Bagi nama Ahmad pintu, tak sedap, Ahmad Al-Bab. Okay. Bab tu bahasa Arab. Okay. Sebab Parsi dan Arab dia lebih kurang. Parsi dan Arab ni dia lebih kurang. Okay. Jadi daripada Syekh Ahmad Zainuddin turun pada Sayyid Ali Muhammad. Sayyid Ali Muhammad ni yang Syeikhism tu mengarut dahsyat dah. Okay. Dia punya terbit satu idea baru, kita buat satu konsep nama dia Al-Bab ataupun Babiyah. Memang maksud Al-Bab ataupun Babiyah tu ialah konsep pintu. Nak kata daripada dialah pintu segala kefahaman ilmu. Sehinggalah fahaman itu dibawa sampai pada kemuncaknya sekitar tahun 1844. Sayyid Ali Muhammad ini daripada Iran ni, orang panggil dia dengan nama Sang Bab.
Istilah baru dia, mana gelaran baru orang letak pada dia. Mana ni lagi tinggi pada tuan guru, maha guru, dia panggil sang bab. Dia bukan sang rajuna tapa tu, sang bab. Sang jugalah. Okey. Sang bab yang mana beliau telah dikenali dengan berbagai gelaran hebat. Kemuncak dia apa dia? Kemuncak dia mengaku dia terima wahyu daripada Allah Ta'ala, daripada Jibril macam Nabi-Nabi. Biasanya ajaran sesat ni pattern ni macam tu lah. Pattern ni mesti macam tu. Okay. Malah beliau telah mengaku menjadi Rasul yang diutuskan Tuhan. Waktu ni Bahai belum keluar lagi. Waktu ni orang panggil dengan nama ajaran Babiyah, yang dipelopori oleh Sang Bab ataupun Sayyid Ali Muhammad. Dia ni. Lalu ajaran Bab ini mendapat sambutan besar di kalangan pengikutnya di Iran. Akan tetapi pada waktu tu tokoh-tokoh ulama yang masih hidup, kita kena tengok situasi. Iran pada waktu ni belum majoriti lagi Syiah. Sebelum lagi pada zaman Shah Iran yang dijatuhkan oleh Khomeini tu. Waktu tu Iran belum lagi negara Syiah yang kita kenali sekarang. Kita kena sedar, daripada Iran ramai tokoh-tokoh ulama Sunni yang keluar. Kita pernah dengar nama Imam Tirmizi, anak murid Bukhari. Tirmiz tu mai pada Iran, salah satu tempat di Iran. Banyak tokoh-tokoh ulama yang keluar daripada Iran. Sebab tu nak nilai orang tak boleh nilai ikut negeri, ikut negara. Kena nilai ikut apa dia cakap lah. Dia cakap mengarut walaupun dia datang daripada Mekah, mengarutlah dia. Dia cakap betul walaupun dia datang daripada Los Angeles, betul lah dia. Itu ukuran yang kita kena tahu. Jadi waktu tu ulama-ulama Sunni yang hidup di Iran telah memurtadkan Sayyid Ali Muhammad yang telah bawa ajaran Babiyah dan menggelarkan diri dia sebagai Sang Bab dan juga Rasul. Waktu tu dia telah dituduh murtad, dan dia beserta pengikut dia ni kena ligan dengan pemerintah untuk ditangkap dan dibunuh. Itu dari segi sejarah dia. Maknanya dia orang dipenjarakan, pemerintah boleh tangkap Sayyid Ali Muhammad ni yang bawa ajaran Babiyah ni, ditangkap dan dipenjarakan. Cuma pada waktu tu ada pengkagum-pengkagum dia yang dia tak join, belum associate sebagai ahli tetap, tapi pengkagum tu ada, iaitu pengkagum dia yang bernama Mirza Husin Ali. Daripada dia ni lah keluarnya Bahai ataupun Bahaullah. Dia tak berguru melutut pun dengan kawan tu. Cuma mungkin dia pernah dengar kata-kata ceramah kawan-kawan tu, mungkin dia pernah take note, buat transkrip ucapan-ucapan dia, tiba-tiba datang satu semangat, rasa dia tu hebat. Mirza Husin Ali. Bulan lepas saya sebut tentang ajaran Qadiani tu Mirza Ghulam Ahmad, ataupun digelar juga dengan nama ajaran Ahmadiyah. Itu Mirza. Dia orang yang nama-nama Mirza ni kebanyakannya mari daripada wilayah tu lah, wilayah Iran apa semua ni. Itu ialah nama bagi orang-orang sana. Okey. Lalu Mirza Husin Ali, waktu ni ajaran Babiyah, pengikut tetap sekali dengan tokoh dia dipenjarakan. Bukan duduk luar, dipenjarakan. Tapi dia ni antara cebisan-cebisan akhir yang masih lagi boleh tangkap ajaran tu. Lalu dia telah buat satu dakwaan baru, ambil teori daripada Babiyah tu, akhirnya keluar satu teori baru, ajaran baru, agama baru pun. Nama dia ialah Bahaullah. Bahaullah tu dia gelar diri dia sebagai Bahaullah, dan dia namakan orang yang join kata apa dia punya agama ni sebagai Bahai ataupun Bahaiyah. Lebih kurang tak sampai 20 tahun, tahun 1850, yang kena tangkap tadi tu, Sang Bab itu telah dijatuhi hukuman mati. Maknanya dah kena jail lama, kerajaan pun jatuhkan hukuman mati. Cuma waktu dia dijatuhi hukuman mati, mayat dia tu telah dicuri, diseluduk oleh pengkagum-pengkagum dia, termasuklah Mirza Husin Ali ni. Curi buat pergi ke mana? Diam-diam buat lari sampai ke Israel sekarang. Buat lari sampai ke satu tempat nama dia
Jabal Karmel, kawasan tu. Ini duduk dalam Israel sekarang. Okey. Dan dikuburkan di suatu tempat yang tak diketahui oleh semua orang koordinat dia tu di mana. Sebab ni menjadi satu personaliti yang diangkat dengan penuh kemuliaan, iaitu Sayyid Ali Muhammad ni, yang merupakan pengasas kepada ajaran Babiyah ni. Tahun 1848 sampailah 1852, ajaran dia berkembang sehingga ada pengikut lebih kurang 20,000 orang pada waktu tu. Dan sebahagian besarnya telah dibunuh. Termasuklah pemimpin-pemimpin kawasan yang menyertai kumpulan-kumpulan ni pun, sebahagian besarnya pemerintah ligan habis kampung, habis daerah untuk bunuh. Tu pun masih lagi berbaki, tinggal lagi. Cuma Mirza Hussein Ali ni dia pandai menyelinap lah. Dia bawa, dia lari kawasan ni, dan dia bawa lah idea tu sehinggalah dia isytiharkan. Dialah Baha'ullah, menggantikan kepada Sayyid Ali Muhammad. Baha'ullah tu maksud dia apa? Kemuliaan Tuhan. Dia muliakan diri dia sendiri. Sebab dia ni orang ada duit. Mirza Hussein Ali ni bukan orang-orang lekeh tepi-tepi jalan, ikut lebih-lebih kurang. Dia bangsawan di Iran dulu. Ada duit, ada pengaruh. Boleh create tempat tersembunyi. Sebab tu boleh seluduk mayat tok guru dia ni, mayat orang yang dia rasa hebat ni sampai bawa pergi ke Israel. Sebahagian sejarah kata bayar kepada warden jail ni, seluduklah ke bawah, kena rasuah lah kawan tu. Kalau kira dari segi kawalan kerajaan, sukar. Maknanya mayat kawan tu ada, dia tukar dengan mayat orang mati kampung mana, bubuh lah tu. Jadi kerajaan duk ingat, ni duk ada. Sebab bila mana dia ikut tradisi orang-orang sana, bila mana satu orang tu mati, dia masuk dalam keranda, dia patrikan keranda tu, dia tak buka lah. Entah betul kawan tu ke orang lain ke, jadi dia cari keranda yang lebih kurang, letak situ. Jadi orang dia ingat kawan tu ada. Sebenarnya kawan tu dah dibawa ke tempat lain. Maknanya ianya satu proses yang memerlukan dana. Sebab apa boleh buat? Sebab Mirza Hussein Ali ni orang kaya. Dia beza dengan Malaysia. Malaysia kepala-kepala ajaran sesat tak ada duit, dia tackle orang kaya, dia jadi kaya. Yang ni tak, dia memang dah kaya pun. Dia memang dah kaya. Okay. Jadi dia bangsawan ni, dia buat pengisytiharan dia Baha'ullah, orang pun percaya. Dan tuan-tuan dah tahu sejarah ringkas, sebelum dia nak mengaku dia ni Baha'ullah, kemuliaan Tuhan, pengikut-pengikut tetap ni yang datang hari-hari di rumah dia, yang ni dah dijamu dengan macam-macam makanan apa. Hari-hari kambing. Sebab orang sana memang makan kambing pun. Dapat duit lagi. Datang makan, sudah makan dapat samput. Setahun, 2 tahun kena bela macam tu. Kawan dia nak mengaku Tuhan pun okey. Sebab sudah didanai, sudah ditajai dengan bermacam-macam. Dah makan budi dah istilah kita. Okey. Jadi dia ni satu orang yang bangsawan, dia telah isytihar diri dia lah penerus kepada ajaran Babiyah, tapi dia nak tukar nama jadi Baha'ullah ataupun Baha'i. Bila mana dia expose diri dia, dia pun telah diburu oleh pemerintah pada waktu itu. Dia ditahan, dipenjara, dituduh membawa ajaran yang menyeleweng. Pada tahun 1852, ketika itu dia dipenjara di bawah tanah, bukan penjara biasa, penjara yang tak ada orang tahu, di Tehran hari ini. Ada satu penjara yang duduk zaman pemerintahan waktu tu lah. Okay. Beliau mendakwa waktu dalam penjara tu, dia dakwa dia terima wahyu sama macam Sayyid Ali Muhammad tu. Trend yang sama. Waktu kena penjara terima wahyu sama macam sang bab sebelum ni, beliau pun telah mengaku jadi Rasulullah. Dia mengaku jadi Rasul. Setelah beberapa tahun, Baha'ullah dibebaskan daripada tahanan bawah tanah dan beliau dipindahkan ke Baghdad. Daripada Iran tu pergi ke Baghdad. Pada peringkat awal, beliau masih lagi belum mengumumkan misinya kepada para pengikutnya yang berada di Iraq kerana situasi yang kurang selamat. Sampai-sampai di Iraq tu dia nak cerita ke orang dia ni Baha'ullah, tapi dia tengok keadaan politik Iraq, keadaan masyarakat Iraq ni tak sesuai lagi nak cerita. Jadi dia create pengaruh dulu. Sebab walaupun kena tahan,
harta tak kena beku lagi. Banyak lagi harta dia ni. Okey. Beliau mengambil pendekatan menghidupkan kembali ajaran Babiyah Sayyid Ali Muhammad tu dengan beliau bacakan tulisan-tulisan kawan tu waktu hidup dulu. Maknanya dia orang kata apa, ambil catatan tu, dia orang masyhurkan catatan tu sehingga orang nampak kemah ayat dalam tulisan ni. Sedap dengar. Sebab tuan-tuan kena tahu, Arab, Parsi, orang-orang di India, Pakistan, mereka ni sangat terkenal dalam syair. Arab ada syair dia, Parsi ada syair dia, Urdu, Pakistan ni pun ada syair dia. Sebab tu benda biasa kalau tuan-tuan tengok majlis-majlis besar tiga bangsa ni, Arab, Parsi dan juga Pakistan, India ni, majlis besar dia orang akan baca syair ikut tema. Kalau majlis tu bersifat kenegaraan, syair dia macam bersifat orang kata apa, naik semangat. Kalau majlis tu majlis yang bersifat nak naikkan semangat orang ataupun orang baru kahwin apa semua, dia punya lentok dia lain. Okay. Macam kita ada orang menyanyi apa semua, tapi dia orang syair. Syair yang mendayu-dayu. Okay. Jadi tulisan-tulisan Syekh Sayyid Ali Muhammad ni yang mengaku sebagai sang bab ajaran Babiyah ni telah dilantunkan dalam bentuk syair yang indah sehingga orang rasa seronok. Modus operandi macam ni akan masuk di mana-mana tempat pun. Sebab tu tuan-tuan tengok antara bentuk-bentuk ajaran ni yang ada unsur-unsur gelong ni, dia akan promote jenis nyanyi ni, jenis orang yang mendayu-dayu. Sampai ke sekarang ni pun wujud. Tempat kita ni kalau kita tengok di Nusantara kita ni, dulu orang bawa satu habib, satu syekh daripada Indonesia ni, mari buat qasidah padang bulan apa semua dalam bahasa Jawa, orang seronok. Habis negeri, habis pentah, habis pemimpin. Bayar puluh-puluh ribu. Kalau tuan-tuan dengar apa nama habib tu, saya tak ingat lah. Habib Syekh nama dia. Tapi dia dalam bentuk qasidah, dia suka qasidah. Okay. Saya tak kata dia sesat, cuma orang kata orang minat dengar dia qasidah. Okay. Tapi kalau tuan-tuan dengar ada satu orang tokoh, kira tokoh lah walaupun dia ni mengarut dalam ajaran Brelvi di India, Pakistan, di Pakistan khususnya, nama dia Uwais Qadri. Tuan-tuan cari dalam YouTube. Balik nanti, jangan cari sekarang. Cari sekarang nanti liuk lentok tak dengar kuliah pula. Okey. Uwais Qadri ni, suara dia Tuhan bagi sedap betul. Tak payah pakai percussion music, memang suara dia sedap. Tapi dia tokoh penyair pada kelompok sesat yang besar di Pakistan, iaitu Brelvi. Suara dia sedap. Tuan-tuan pasanglah kereta layan, lagi sedap daripada yang Indonesia yang duk menyanyi padang bulan tu. Memang lagi sedap. Tuan-tuan dengar Uwais Qadri, dengar pakai serban, orangnya dah berumur pun. Kalau tuan-tuan tengok yang jenis India Pakistan ni, waktu dia menyanyi tu ada orang tabur duit atas kepala. Malaysia tak buat lagi, tapi dalam proses nak pergi kat arah tu, tabur duit, bersepah duit kat tepi. Cuma nak katanya modus operandi jenis cari orang suara sedap untuk menyanyi syair itu biasa. Tengok macam mana apa nama ni, Mirza Hussein Ali ni, sebelum dia isytihar, dia tu sebagai seorang Bahaullah nak pergi isytihar di Baghdad. Sebab sebelum ni dia di Parsi, di Iran. Iran, kita kena tahu, Iran dan Iraq walaupun negara ni bunyi namanya lebih kurang sama, tapi dia dua bangsa yang beza. Iraq ni orang Arab, Iran ni lah orang Parsi. Cakap lain. Orang Parsi bahasa Parsi, orang Iraq bahasa Arab. Cuma orang-orang yang duduk di antara perbatasan negara ni, macam orang Kurdistan, dia orang menguasai tiga bahasa. Bahasa Arab boleh, Parsi boleh, bahasa Kurdish pun boleh. Sebab tu tuan-tuan tengok tokoh besar di Syria dah meninggal, Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia tu dikatakan ada nasab Kurdish, boleh bercakap bahasa Kurdish, boleh bercakap bahasa Kurdish. Dan tapi dia lebih banyak bercakap dengan bahasa Arab lah. Okay. Jadi dia pada waktu tu lantunkan balik tulisan-tulisan kawan tu. Akhirnya pada tahun 1863 dia rasa dah okey dah, di sebuah tempat nama dia Raudatul Ridwan, ataupun bahasa Melayu kita panggil Taman Ridwan di Iraq ni. Dia Bahaullah ni, dia isytihar diri dia. Mirza Hussein Ali ni isytihar diri dia sebagai Bahaullah
Dan dia umumkan misi wahyu dia yang dia perolehi waktu dia kena jail di Tehran bawah tanah tu. Dan sejak daripada tu ajaran Bahai mula berkembang di kalangan orang bukan Parsi, orang Arab pula. Orang Arab pula masuk. Pengaruh gerakan Bahai dapat sambutan meluas. Beliau bawa seruan menyatukan semua bangsa, semua agama. Yang ni orang seronok. Sebab di Iraq ni tempat bergaduh semua aliran agama. Yang geng Islam sama Islam ni pun bergaduh dahsyat. Apatah lagi yang geng Arab dengan Kurdish dengan Parsi. Jadi dia ni datang, dia kata kita nak buang semua benda ni. Semua ni kita tak mau. Pada tahun 1868, Baha'u'llah telah dipulaukan. Sebab waktu tu kerajaan yang memerintah ialah kerajaan Turki Osmaniyah waktu tu. Turki Osmaniyah pada waktu tu, pulau dia hantar dia ke satu tempat di Palestin. Dikatakan kawasan tu nama dia Achri. Kawasan tu duduk dalam Israel hari ni, dalam wilayah Israel. Yang mana pada waktu itu tempat ini dikenali sebagai penjara untuk kerajaan Turki Osmaniyah, jail juga. Turki Osmaniyah jadikan satu tempat di Palestin ni, di Israel ni ada satu jail. Okay. Akan tetapi walaupun dia masuk jail, pengaruh dia sudah tersebar. Iran, Iraq, Palestin, 3 wilayah ni dah kenal dia sebagai Baha'u'llah. Dia duduk dalam pun pengaruh dia masih lagi meluas. Tulisan-tulisan Baha'u'llah mulai diedarkan dan disebarkan. Ditulis, ditukar daripada bahasa Parsi ke bahasa Arab, dilantunkan, dimerdukan bacaan-bacaan dia, sehingga orang rasa dia ni hebat, dia ni kuat. Dan last sekali dia mati dalam penahanan di bawah kerajaan Turki Osmaniyah pada tahun 1892. Bila mana dia mati, penganut-penganut dia ni jadikan kota Achri tu, jail Baha'u'llah tu, kiblat bagi pengikut dia orang, macam Kaabah. Jadi dia orang bila mana nak buat ibadah, dia orang akan berkiblatkan kepada satu kawasan di Israel. Ada yang kata ianya ialah di Haifa, Israel nama tempat tu. Cantik tempat tu, tuan-tuan boleh Google tengok, cantik. Dia macam kawasan yang tersusun, bangunannya cantik. Tuan-tuan tengok Putrajaya, macam itulah bentuk dia. Ada taman elok, ada kuil dia, ada tempat ibadah dia, ada kubur-kubur pemimpin dia, dia ada tempat suci dia sendiri. Ni bagi golongan Bahai. Setelah itu agama ni telah dibawa oleh anak kepada Mirza Hussein Baha'u'llah tu. Lalu anak dia bawa gagasan ayah dia ni, anak dia tu nama Abdul Baha. Abdul Baha ni bawa, dia kemahkan struktur. Dia lagi cerdik dan dia lagi kemah pada ayah dia, sebab dia telah sebarkan agama ni sampai ke Mesir, sampailah kepada United Kingdom, sampai ke Scotland, Perancis, Amerika Syarikat, Jerman, Austria, Hungary, semua Eropah dah masuk Bahai. Dia sebarkan. Sebab pada waktu tu orang-orang Eropah ni mereka sukakan seruan kepada tak nak perang, kita tak nak gaduh dengan semua orang, kita nak berdamai dengan semua agama. Dan pada masa yang sama, Abdul Baha ni dia buat projek missionary, kadirkan pengikut-pengikut dia ni untuk bawa agama ni. Dan tempat dia latih perkadiran tu ialah di Haifa, Israel tu. Dan pada tahun 1921 dia pun mati dan dikuburkan di tanah suci bagi orang Bahai, iaitu di Haifa, dekat dengan kubur ayah dia, dekat dengan kubur sang bab yang telah diseludup pergi situ dulu. Mana ini kubur-kubur pemimpin dia. Okay. Mati saja dia, kepimpinan Bahaiyah ni yang diwariskan kepada Abdul Baha ni telah ditanggung, telah diambil oleh cucu sulung kepada Mirza yang mengaku Baha'u'llah tu, Mirza Hussein Ali tu, nama dia Sori Afandi. Okay. Zaman Sori Afandi ni dia mulai masuk ke Nusantara. Waktu tu Bahai Indonesia start ada. Bahai Indonesia dah start tertubuh pada waktu tu. Dia meninggal pada tahun 1957, tahun kemerdekaan Malaysia. Dia meninggal tahun tu. Pada waktu tu dia dah meninggal. Ringkas ceritanya, bila mana lepas dia meninggal, geng-geng Bahai tak calonkan lagi nama pemimpin atas dia orang.
Dia orang hanya wujudkan tokoh-tokoh dia orang yang dia orang rasa hebat, dia orang letak satu nama dia Majlis Rohani Bahai. Tu je. Dia kira majlis fatwa dia orang ni yang berpusat di Haifa ni. Okey. Sampai ke sekarang ni tahun 2022 ni. Okey. Cuma nak katanya Sori Afandi ni, tuan-tuan tengok Sori Afandi ni punya gambar soleh betul kalau datang masjid kita tolak jadi imam. Pakai tarbus elok, pakai jubah lagi. Tuan-tuan tengok muka-muka geng-geng Bahai ni, kalau saya boleh tunjuklah gambar dalam buku ni. Semua pakai jubah, janggut panjang, tarbus, lilit, serban semua. Kita tak akan nampak dia orang agama lain. Mereka nampak macam orang Islam. Pakai tarbus merah, lilit, serban, jubah-jubah yang kemas. Dia orang pakai, cuma yang cucu dia Sori Afandi tu dia macam moden sikit. Dia pakai kot, pakaian-pakaian yang ala ke arah barat sikit. Okay. Kepercayaan yang ada dalam Bahai ni, apa dia? Okay. Dia orang bawa 3 prinsip utama, iaitu Tuhan yang satu, agama yang satu, manusia berdiri di atas bangsa yang satu. Kita tak nak bezakan dia ni Arab ke, Parsi ke, Kurdish ke, Melayu ke, Cina ke, India, tak nak beza. Kita pun tak nak beza dia Islam ke, Buddha ke apa, tak nak. Kita nak bawa satu agama, satu Tuhan. Cuma konsep keagamaan dia tu, konsep ketuhanan dia tu diambil daripada Islam. Tuhan ni satu. Dia orang tak ada berhala. Tuhan itu Maha Esa, itu yang dipegang oleh dia orang, tak boleh dilukis, tak boleh digambar, tiada jantina, sama. Yang macam kita duk baca Qul huwallahu ahad, sama. Dia memang cedok yang tu. Maknanya dia punya struktur tertinggi dia dalam bab ketuhanan memang dia ambil yang Islam. Cuma problem dia tidak iktiraf wujudnya kafir atas dunia. Kafir tak ada. Sebab semua antara kita ni satu geng. Sebab tu kalau tengok Bahai ialah kumpulan anti politik. Yang ada di Malaysia ni biasanya memang dia tidak menjelaskan dia cenderung politik mana. Sebab di sisi Bahai, politik-politik ni punca orang bergaduh berkelahi. Tak nak. Dia orang nafikan ayat-ayat tentang jihad, perang. Dia kata ini semua punca perpecahan manusia. Semua tidak ada. Okay. Lalu Bahai ni dia sebarkan benda tu. Sampailah kepada Singapura, sampailah kepada tanah Melayu, dan kawasan semenanjung kita ni antara tempat yang paling awal sekali sampai di Pulau Pinang. Paling awal sampai. Dibawa oleh dua orang pasangan suami isteri. Nama dia Dr. Khudadat Fuzdar. Dia orang Parsi. Dia kahwin dengan orang bangsa India. Isteri dia nama Shirin Fuzdar. Ambil nama dia juga. Dia yang mula-mula bertapak. Dia sampaikan orang kata apa, ceramah. First dia sampai di Pulau Pinang. Dia bergerak sampai ke Seremban, Melaka, Kuala Lumpur. Dan orang Malaysia pertama, warga negara Malaysia pertama yang menganut agama Bahai ialah satu orang berbangsa Cina. Bukan Melayu Islam, Cina. Yan Ki Leong. Ni orang Melayu, orang Malaysia pertama yang memeluk agama Bahai. Sehingga tertubuhnya Institut Bahai yang pertama bertapak di Seremban, Negeri Sembilan. Sehingga ada Majlis Rohani Malaysia untuk Bahai punya geng. Sampai sekarang ni dia wujud lah. Kalau kita tengok banyak tempat, dia berkembang di Pulau Pinang, berkembang di Kedah pun ada tempat dia, di Johor ada, di Sabah, Sarawak, di Kuantan, di Pahang, di banyak tempat, di Sarawak pun semua ni. Antara yang kata apa paling establish elok ialah kebanyakannya di Sarawak. Dia orang dapat rumah yang elok. Kalau yang di di Ipoh, di Pulau Pinang ni dia macam lot-lot kedai je. Dia orang ada lah, dia orang buat benda tu. Okay. Cuma nak sebutnya agama Bahai ni dalam perlembagaan Malaysia ianya sudah diiktiraf sebagai agama yang wujud di negara kita. Penjawat-penjawat awam yang beragama Bahai, penjawat awam, cikgu ke apa, dia orang akan dapat cuti khusus menyambut kelahiran Bahai. Dia orang ada cuti khusus. Saya tak pasti cuti dia berapa bulan sebab tak disebut dalam dalam catatan ni. Cuma dia ada letak satu sambutan hari lahir Bahaullah yang ke-200 tahun 2017. Tahun 2017 tu sambutan yang ke-200 dah. Okey.
Cuma majoritinya yang menganut ni ialah daripada kalangan Cina di Malaysia ni. Sebab tu kita jangan letak mindset Cina, Buddha, Kristian. No. Dia orang Bahai. Dan juga India sebahagiannya, dan paling ramai ialah etnik yang duduk di Sabah Sarawak, Iban, Kadazan, apa-apa semua ni. Dan dianggarkan mereka keseluruhannya di Malaysia ni hampir 400,000, dekat setengah juta agak. Dia orang punya pengikut agak ramai. Kita dengar macam tak ada pengikut sangat, tapi secara umumnya dia orang ialah anti politik. Tanya geng Bahai, dia orang tak masuk parti biru, tak masuk parti hijau, tak ada. Dia orang tak ada parti. Dia orang memang anti politik. Cuma dia orang ni duduk, kerajaan kita ni ada bagilah kepada dia orang ni satu tempat, duduk dalam satu majlis rundingan nasional, peringkat persekutuan apa semua ni, ada wakil Bahai. Maknanya dia orang dan komuniti dia orang ni nak apa, dia orang boleh suarakan pada kerajaan. Dari segi ancaman, saya tengok Bahai tidak ada apa-apa ancaman yang teruk. Dia orang tak buat kekacauan sebab agama dia orang ialah terbina di atas tak nak berkelahi dengan orang. Cuma problem dia ialah pluralism, idea pluralism. Zaman sekarang ni, dengan orang bergaduh dekat media sosial, orang bergaduh dekat sini, orang bergaduh dekat situ, anak-anak muda yang tak boleh tahan dengan benda-benda macam ni, tengok idea macam ni, dia akan rasa seronok. Dia akan rasa macam, oh inilah kesejahteraan, inilah kedamaian. Tuan-tuan kena tahu, agama Islam dia cintakan kedamaian, tapi dia tak ajar kita berdamai dengan orang kafir. Kafir yang problem. Tak ajar kita berdamai dengan benda-benda yang bersifat kekufuran. Tak ajar kita berdamai dengan orang kata apa, mensyirikkan Tuhan. Sebab orang Islam dia ada stand, lakum dinukum waliyadin. Itu stand orang Islam. Kita bukan bergaduh dengan orang kafir. Kita bukan tengok orang kafir je ada niat nak bunuh. Islam tak ajar macam tu. Cuma kalau kita nak kata Tuhan dia pun betul, yang tu tak boleh. Bahai dia nak suruh sebut yang tu lah. Dia nak suruh kata tak payahlah bergaduh. Sebab tu dalam orang kata apa, temple of Bahai yang duduk di Haifa tu, semua agama boleh masuk. Semua orang boleh masuk. Orang India ke, orang agama Islam boleh masuk. Dan bila mana orang tu masuk, dia boleh nak salat gaya orang Islam, dia nak salat gaya orang Kristian, dia nak salat gaya Hindu, boleh. Boleh buat dalam temple of Bahai tu. Boleh buat, tak ada masalah. Cuma satu je, kena tahu Tuhan itu satu. Sebab kau tengok, memang banyak agama di dunia ni, konsep asalnya ialah Tuhan itu satu, syncretism, konsep asal dia. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, Islam tak ada isu lah, kita orang Islam. Kristian, kalau kita tanya, dia orang mengaku Tuhan tu 3 ke 1. Sampai sudah dia orang kata Tuhan tu 1. Cuma dia kata Tuhan boleh menjelma dalam 3 personality. Itu problem dia orang. Dalam Islam, dia tak ada unsur ni, unsur ittihad ni. Tuhan boleh bergabung dengan Nabi Isa, Tuhan boleh bergabung dengan Maryam, boleh bergabung dengan Jibril. Tak ada. Yang ni tidak ada. Sama juga dengan Hindu pun. Hindu dia mengaku dia ada satu Tuhan yang paling awal mencipta. Cuma daripada dia tu keluar pihak-pihak lain yang juga mengambil urus takbir Tuhan. Sebab tu nak hujan Tuhan ni, nak berhenti hujan Tuhan ni pula, nak baik sakit Tuhan ni, nak bagi tumbuhan-tumbuhan elok Tuhan ni pula. Dia orang panggil Tuhan, tapi konsep sebenarnya ialah dewa-dewa lah. Dewa-dewa. Itulah benda yang kita tak boleh nafikan. Inilah benda yang memang wujud. Sebab manusia dia tak boleh nak terima Tuhan ni dua, kecuali agama Majusi. Tu pun kalau kita belajar dalam bab pecahan agama, peringkat awal Majusi tak macam tu. Ujung tu baru Majusi dia pecah dua. Kan kalau kita belajar dalam agama Majusi ni dia orang percaya pada dua Tuhan. Yazdan, satu lagi Ahura Mazda. Bukan jenama kereta tu. Bukan Mazda, bukan Majusi buat. Mazda Jepun buat. Okay. Cuma nama lebih kurang sama. Ahura Mazda ni Tuhan kejahatan, Yazdan Tuhan kebaikan. Tapi sebenarnya mereka tetap percaya kedua-dua ni keep in balance saja. Nak bagi balance. Tapi ada satu lagi yang lebih besar, yang take over di belakang.
Okey. Sebab sifat manusia dia tak boleh menerima pencipta ni dua, tiga. Saya nak sebutnya ialah agama Bahai dari segi ancaman secara radikal tak ada. Dia tak akan ajar kita untuk angkat senjata, tak ada. Cuma problem dia suruh kita okey dengan kesyirikan. Sebab Islam dia agama tauhid dan dia nafi syirik. Kita bagi ruang azan dulu. Okey, kita sambung sikit lagi sebagai kesimpulan akhir. Kesimpulan akhirnya, agama Bahai yang berasal daripada Iran ni sampai ke Malaysia pada zaman lepas pada kemerdekaan dah lah. Maknanya dia masih lagi baru, tak sampai 100 tahun, 60 lebih. Diikut usia kemerdekaan negara kita ni lah. Cuma secara umumnya ancaman yang bersifat radikal tidak ada, melainkan ancaman terhadap ideologi. Dia boleh tukar ideologi. Okay. Saya sebenarnya malam ni berajak nak sebut dua ajaran. Okay. Tapi tak apalah, yang satu lagi tu kita sebut akan datang. Yang satu lagi ni tengah hangat menyerang golongan-golongan muda di Malaysia ni. Saya sebut sikit lah dia punya teaser awal sikit. Okay. Satu ajaran, nama dia nak sebut pun payah, Railanism. Sebab dia datang pada Spanyol. Dia datang pada Perancis. Silap, bukan Spanyol, dia datang pada Perancis. Rail, sebab dia datang daripada satu orang yang dia ni orang Perancis. Dia Claude Maurice Marcel Vorilhon. Dia ni telah telah gelarkan dirinya sebagai Rail. Inilah bahasa Perancis ni sebagai Rasul ke Tuhan apa semua. Cuma kalau tuan-tuan dengar ajaran ni memang katun lah, sebab dia kata yang kita duk sembah ni, Allah Ta'ala ke yang Yahudi panggil Elohim apa semua, itu hanyalah makhluk asing yang cipta manusia. Dia ni banyak tengok movie kot, dia percaya UFO. Kita semua ni create by UFO, create by makhluk asing. Cuma yang berat sikit lah ajaran ni, mereka mengamalkan seks bebas. Dia orang promote seks bebas dan LGBT. Dia ada satu page FB di Malaysia ni, Malaysian Raelian Movement. Kebanyakan dia punya missionary datang pada Thailand sebenarnya. Cuma nak katanya satu benda yang kita kena sedar. Cuma kalau tuan-tuan tengok, kalau boleh nampak lah, dia punya muka pengasas dia ni pakai lebay tu, pakai kepiah. Mungkin tak nampak kot dalam live, mungkin nampak. Okay. Pakai kepiah, pakai jubah putih ni duk amal seks bebas lah. Okay. Dalam muka orang masjid tu lah, ada jangkutnya siap apa semua. Datang Malaysia, orang tak kata dia ni orang kafir. Cuma nak katanya ajaran sesat ni, ajaran agama-agama pelik ni, modus operandi dia sangat bahaya. Orang tak boleh nak agak. Maknanya kalau orang tak kuat dan tidak ada pendedahan, mungkin orang akan tertipu dengan gerakan ini. Cuma nanti kita akan sebut akan datang lah. Okay. Jadi berpada dengan tu saja untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.